Okay, ready? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malam ini kita akan membicarakan isu-isu semasa dalam sesi Bual Bicara bersama Lokman Adam. Jadi malam ni antara tajuk yang akan kita bincangkan ialah apa dia tajuk dia kita? Antara tarikh-tarikh istimewa yang mungkin menjadi tarikh pembukaan Parlimen. Antaranya ialah 24 Ogos 2021. Lamanya lagi tuan-tuan. Lama. Namun ada kemungkinan. Ada kemungkinan tuan-tuan. Adakah kita akan mendapat sebuah kerajaan baru sebelum 24 Ogos 2021. Start. Ya. Okey. Jadi itulah antara tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini. Dan saya yakin hari ini antara perkataan baru yang sudah menjadi apa yang dipanggil sebagai buah mulut rakyat Malaysia ialah perkataan prorok. Prorok ataupun memprorok. Apa dia perkataan prorok itu? Kita akan ulas pada malam ni. Untuk sesiapa yang ada soal jawab, saudara, untuk sesiapa yang ada perkara yang nak disoal jawab, bolehlah disampaikan kepada saudara Wan Kuris di talian nombor WhatsApp 017 3445 120. Dan tidak ketinggalan malam ini juga insya-Allah kita ada Ustaz Haq, Ustaz Abdul Haq yang akan menunjukkan kaedah-kaedah menggunakan bahan-bahan alami, bahan-bahan sunnah, macam mana cara untuk kita menguatkan immune system bagi berhadapan dengan apa yang dipanggil sebagai wabak COVID-19. Hari ini kita akan bagi tips. Kita akan tunjukkan macam mana rupa madu sumek, macam mana rupa sumek. Ni sumek. Tuan-tuan hari ini kita akan tunjukkan macam mana rupa sumek. Dia satu serbuk warna merah. Kemerahan ini hari ini kita akan tunjukkan. Okey, apa tu sumek. Kita juga akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana rupa habatus sauda ni. Dia ada special ni. Kilang kita ni je yang boleh mengisar sampai boleh jadi halus. Sumek ni habatus sauda ni tuan-tuan. Sangat halus. Dan sudah pasti tidak ketinggalan kita akan menggunakan madu di dalam kita punya produk yang akhirnya kita botolkan dan kita jual untuk sahabat-sahabat yang berada di rumah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Wan Kuris. Okey Tok, yang berkenaan dengan perkataan baru tu apa ni, prorok. Prorok Prorok. Bukan macam ni. Prorok. Hard rock bukan. Prorok. PROROG. Tolong jelaskan tu apa. Prorok ni bermaksud penggantungan ataupun pemberhentian Parlimen. Okay. Dalam arti kata lain, memang kita sekarang pun sudah menggantung Parlimen. Betul tak? Betul. Ataupun dah memberhentikan fungsi Parlimen. Yang ada kuasa untuk menggantung ataupun menghentikan fungsi Parlimen ini, kalau ikut perkara 55 /2, ianya kuasa yang di Pertuan Agong. Tetapi kalau kita tengok bila mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong menitahkan supaya Parlimen dibuka secepat mungkin, as soon as possible, ataupun segera, ada pula yang lebih agung daripada yang Pertuan Agong,
walaupun titah yang dikeluarkan oleh raja-raja Melayu melalui penyimpan mohon besar raja-raja Melayu, Datuk Syed Daniel, meminta supaya parlimen dibuka segera dan supaya darurat tidak dilanjutkan. Ada pula yang kata kita mungkin hanya akan buka parlimen sekitar bulan 10. Seolah-olah macam tidak menghormati. Itu sebab ada kawan kita yang telah membuat laporan polis ke atas Taqiyuddin. Begitu juga kenyataan yang dikeluarkan oleh speaker yang dilantik oleh Kerajaan Muhyiddin. Dia mengatakan dia menunggu arahan daripada yang di Tuan Agong pula. Ni, Perdana Menteri pula. Kabinet. Dia menunggu arahan daripada yang Perdana Menteri untuk membuka sidang parlimen. Dia tak sedar bahawa hari ini dia pun tak boleh nak bercakap sebab parlimen dah digantung. Kalau parlimen dah digantung, maknanya fungsi speaker parlimen pun digantung. Yang dia nak cakap banyak buat apa? Betul tak? Sepatutnya dia diam je. Sepatutnya dia diam saja. Yang ada kuasa untuk memproklamasi darurat, dan yang ada kuasa untuk menghentikan darurat, ataupun mengisytiharkan prorok, ialah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang boleh panggil parlimen ketika tempoh darurat pun yang di-Pertuan Agong saja. Hari ini mungkin orang macam Taqiyuddin, orang macam Azhar Harun, dia tak sedar bahawa hari ini kerajaan Muhyiddin ialah kerajaan yang di-Pertuan Agong. Dia diletakkan mengetuai kerajaan ini oleh yang di-Pertuan Agong. Maknanya bila-bila masa sebelum 1 hari bulan Ogos, khidmat dia untuk mengepalai kerajaan ni bila-bila boleh dihentikan oleh baginda yang di-Pertuan Agong. Jangan lupa diri lah. Jangan lupa diri. Okey Datuk, sebelum ni tu, kerajaan PN ni kononnya penyatuan umat lah, penyatuan Melayu lah, sebagai Melayu lah. Tapi titah yang Tuan Agong, Raja Melayu pun dia tak dapat nak faham tu. Macam mana dia retorik je pasal penyatuan Melayu ni sebenarnya. Kadang-kadang ahli politik kita ni, bila dah ada kuasa, dia susah nak berenggang dengan kuasa. Bila time nak mendapatkan kuasa, mereka melutut kepada Kebawah-Duli Raja-Raja Melayu, Kebawah-Duli yang di-Pertuan Agong. Bila ada kuasa, bila tuanku suruh bersidang pun, dia dah lupa dah. Dah mula nak mendahka. Inilah saudara. Itu sebabnya saya yakin sekiranya pada tanggal 1 hari bulan Ogos, bila darurat sudah tamat, bila darurat sudah tamat, pada ketika itu Kebawah-Duli tuanku boleh memanggil Muhyiddin untuk meminta Muhyiddin menunjukkan bukti beliau masih mempunyai 111 kursi minimum untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Dan sekiranya Muhyiddin gagal pada 1 hari bulan Ogos, maka pada tarikh tersebut juga Kebawah-Duli tuanku boleh melantik caretaker government, disebabkan baginda boleh bubar parlimen, baginda boleh memprorok parlimen, tapi masalah dia proses memprorok parlimen ini hanya boleh berlaku, penggantungan parlimen ni hanya boleh berlaku untuk tempoh tidak lebih daripada 6 bulan daripada tarikh akhir ia bersidang. Jadi kalau misalnya nak dibuat prorok sekali lagi, kena bersidang setidak-tidaknya hanya untuk mendengar titah ucapan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Selepas dengar titah ucapan, nak prorok 6 bulan lagi pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh prorok, tak ada masalah. Dalam tempoh. Dan dalam tempoh prorok itu, tuanku boleh melantik seorang interim Prime Minister ataupun sebuah kerajaan sementara, caretaker government. Seperti mana kalau parlimen dibubarkan, kita ada caretaker government yang biasanya dikepalai oleh Perdana Menteri yang ketika pembubaran itu berlaku. Tetapi dalam keadaan sekarang, bila Perdana Menteri sudah kehilangan majoriti di parlimen, maka baginda tuanku boleh melantik siapa saja yang dia suka. Dia boleh lantik Tengku Razali, dia boleh lantik KSN, dia boleh lantik Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, semua boleh. Itu hak mutlak baginda tuanku. Cuma tuanku kita ni seorang yang sentiasa mendapat pandangan daripada raja-raja Melayu yang lain. Maka sudah pastilah pada 30 hari bulan, sehari sebelum tamat darurat kita, 30 bulan Juni. 30 bulan Juni sudah pasti akan ada perbincangan, dan daripada situ nanti pun sudah pasti akan ada gambaran apa yang mungkin boleh berlaku. Jangan lupa tarikh yang dikeluarkan untuk darurat ialah sehingga 31 Julai. Tetapi baginda tuanku boleh menghentikan darurat bila-bila masa. Bila-bila masa. Yang bodohnya Muhyiddin ni, dia ingat kuasa darurat tu di tangan dia. Silap. Silap. Darurat boleh dihentikan bila-bila masa oleh siapa? Bukan oleh Muhyiddin, oleh tuanku. Kerana ketika tempoh darurat ini, tuanku mempunyai kuasa mutlak. Kerajaan ni kerajaan tuanku. Kalau besok dia kata, better mahu Tengku Razali menjadi Perdana Menteri interim, atau better mahu Dato' Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri interim, boleh, tak ada masalah. Okey. Ada tak kemungkinan better mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Tak boleh. Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kena tanya dengan Ketua Hakim Negara. Kenapa tak boleh? Itu sebab ada kawan-kawan desas-desus. Inilah, ni ada beberapa makhluk-makhluk jembalang tanah, geng-geng Hishamuddin ni. Dia kata kalau kita tak bagi kat Hishamuddin, kalau kita tak sokong Hishamuddin menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Muhyiddin Yassin, maka Anwar akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Untuk makluman kawan-kawan, kenapa Tun Dr. Mahathir mengarahkan orang kanan dia, seorang peguam, untuk mengarahkan beberapa orang kanan peguam tersebut untuk fail di mahkamah tentang Anwar tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri, ataupun Anwar tidak layak menjadi ahli parlimen. Yang ini kena tanya dengan Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara. Dia tahu sebab apa. Untuk makluman, ramai yang termakan sekarang ni. Kita setuju dengan rancangan untuk menurunkan Muhyiddin. Kerajaan Keparat ni kita setuju. Sangat-sangat setuju. Rakyat sekarang dah teruk, tak boleh tahan ni. Terseksa, ekonomi kita makin jahanam. Kita setuju turunkan Muhyiddin. Tak ada masalah. Tetapi puak-puak yang menyokong Muhyiddin,
termasuklah geng-geng dalam UMNO yang menyokong Hishhamuddin ni. Mereka ini mengatakan bahawa orang macam Datuk Zahid, orang macam Datuk Najib akan mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan, Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebabnya kena tanya dengan Tengku Maimun. Sebab bila Anwar Ibrahim diberikan pelepasan, okey, dia hanya diberikan pelepasan, bukan full pardon. Faham tak? Kalau Anwar duk lawan lagi Muhyiddin sikit hari lagi, dengan ahli parlimen dia pun hilang. Dengan ahli parlimen dia pun akan hilang. Tuanku tahu benda ni. Jangan lupa. Jangan lupa, tuanku tahu benda ni. Kalau tak dah lama dah tuanku akan bagi dekat Anwar ni. Sekarang ni dalam banyak-banyak ahli parlimen yang mempunyai ahli parlimen paling ramai ialah Anwar Ibrahim. Cuba kau kira ahli parlimen yang ada sekarang ni, siapa boleh jadi Perdana Menteri? Muhyiddin. Muhyiddin tak dapat sokongan orang UMNO dah sekarang ni. Betul tak? Mahathir dah cakap dia tak sokong Muhyiddin untuk kekal. Warisan pun tak akan sokong. Yang sekarang ni kita dengar Anwar Ibrahim, sokongan yang dia dapat daripada UMNO ni dah tambah. Dah jadi 8 orang. Itu hari dengar-dengar ada 4, sekarang dah jadi 8. Kan? Kemudian Warisan pun dengar-dengar cerita dah sokong juga. Mungkin Timbalan Perdana Menteri 1 mungkin daripada sebelah sini. Timbalan Perdana Menteri 2 mungkin Syafiq Abdal. Betul tak? Tetapi persoalannya ramai tak tahu bahawa ada satu masalah. Bila Mahathir menguruskan pembebasan Anwar, dia tidak, dia dah termakan jebak lah. Kau dah tahu yang Mahathir ni tak boleh percaya, kau percaya buat apa? Betul tak? Kau dah tahu dia ni memang penipu besar, kau percaya kat dia. Tuanku Sultan Kelantan, Tuanku Muhammad kelima, sudah panggil Wan Azizah untuk angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Dia tak nak. Dia bagi pula pada bapa perdana bernama Mahathir Mohamad. Aku tak boleh faham. Aku betul-betul tak faham. Orang tu dah penjarakan kau. Orang tu dah seksa family Wan Azizah ni. Kau angkat dia jadi Perdana Menteri. Macam serah tengkuk untuk disembelih sekali lagi. Betul tak? So mainan Mahathir ni menyebabkan bila-bila masa Anwar boleh hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Jadi benda ni istana tahu. Itu sebab percaya cakap saya, Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Macamlah Muhyiddin hari ni. Betul tak? Cuma kena ingat Muhyiddin kelebihan dia. Yang tak sah pelantikan ialah pelantikan menteri-menteri. Pelantikan menteri-menteri ini semua tak sah sebab menggunakan perkataan Tan Sri Muhyiddin Muhammad Yassin. Pakai nama glamour. Tak sah pelantikan menteri-menteri. Tetapi dia angkat sumpah. Dia angkat sumpah tu. Notis yang keluar daripada Istana Negara jelas menunjukkan Mahyadin Mat Yassin dalam kurungan Muhyiddin. Cuma masa dia lafaz sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, nama dia ni Muhyiddin pun bukan, Mahyadin pun bukan. Dia sebut Midin. Tetapi dia sebut saya Midin bin Muhammad Yassin. Yang nama bapak dia tu confirm dia tipu. Sebab apa? Nama bapak dia Mat Yassin, bukan Muhammad Yassin. Yang ini kena rujuk pada pakar undang-undang. Boleh tak kalau surat panggil untuk angkat sumpah tu nama ikut IC, tetapi
bila lafaz sumpah tu dia tak sebut nama betul. Sah tak? Ini boleh dibawa pergi mahkamah. Boleh debatable. Tapi pilihan raya, ni ramai orang juga confuse. Pilihan raya ni kita boleh guna nama yang kita nak. Contohnya Lokman botak ke, kan? Ataupun kalau KJ dia suka sebut saya Lokman Lobakman, kan? Tak apalah, Lobakman pun Lobakman lah, kan? Boleh, saya boleh letak dalam saya punya poster, letak Lokman Lobakman, tak ada masalah. Ini Muhyiddin bab dia bertanding pilihan raya tak salah. Dia guna nama glamour. Tak salah. Tapi semua dokumen yang dia sign sebagai Perdana Menteri, semua tak betul. Itu sebab tahanan boleh dibebaskan kat Shah Alam. Seorang penjenayah boleh bebas sebab dia menggunakan nama glamour dia untuk tanda tangan dokumen rasmi. Tapi Anwar Ibrahim lagi bahaya. Dia kena main dengan Mahathir. Mahathir bila bebaskan dia tak mohon full pardon untuk Anwar Ibrahim. Dia cuma mohon pelepasan. Okey. Benarkah kita ada dengar desas-desus mengatakan MP UMNO memang ada yang menyokong betul Anwar untuk diangkat menjadi Perdana Menteri itu? Itu kena tanya tuan punya badan. 8 orang siapa, saya pun tak tahu siapa. Itu kena tanya tuan punya badan. Cuma nasihat saya pada tuan punya badan ni, dah buat mistake sekali bekerjasama dengan Muhyiddin, kena ingat, selagi mana Perdana Menteri itu bukan datang daripada UMNO, itu hak dia. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia akan pastikan parti dia akan menggantikan UMNO. Jadi kalau kita dah tahu itulah sifat seorang Perdana Menteri, jadi jangan buat mistik kali kedua. Sabar sikit. Jadi pembangkang sekejap tak apa. Kalau terpaksa duduk lokap, duduklah sekejap. Tahulah nanti kawan-kawan kita kat luar untuk bebaskan kita. Sabar sikit je. Tak lama. Habis kuat pun 2 tahun. Berapa lama kerajaan ni boleh bertahan? Rakyat kat luar tu tak sabar nak humban baik Pakatan Harapan, begitu juga dengan Perikatan Nasional ni. Dua-dua akan dihumban oleh rakyat. Kita tinggal sabar sikit. Jangan buat mistik lagi sekali. Takut kalau kita kerjasama dengan Anwar, kerjasama dengan DAP sebelum pilihan raya, bukan setakat kita jahanam, dengan DAP pun jahanam, dengan PKR pun jahanam. Last sekali puaka-puaka ni kembali memerintah Malaysia. Ni kena bijaksana. Sabar sikit. Saya fahamlah ramai yang nak kena penjara ni, saya faham. Ada setengah-setengah tu tak boleh nak bersusah payah, saya faham. Tapi sabarlah sikit. Harapan kita, bukan kata tak boleh kerjasama, bukan sebelum pilihan raya. Sebab doktrin pemikiran rakyat ni sudah didoktrin oleh Tun Dr. Mahathir dengan amat dahsyat sekali. Sejuk Ustaz? Okey. Tu Rais Jatim tu. Rais Jatim memetik dalam Seksyen 14-1-B Ordinans yang menyatakan Parlimen hendaklah dipanggil, diprorok dan dibubarkan pada suatu tarikh sebagaimana yang dipikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Bermakna Agong ada kuasa untuk panggil Parlimen bersidang walaupun dalam keadaan darurat. Betul. Jadi bermakna Agong tidak terikat pada nasihat Perdana Menteri. Apa bukti Agong ada hak panggil Parlimen? Apa bukti dia? Bukti yang paling jelas dalam proklamasi darurat itu sendiri mengatakan bahawa di perenggan yang terakhir
di bawah perkara 150 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan dengan jelas bahawa satu proklamasi darurat itu perlu dibentangkan di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Maknanya, kalau nak sempurnakan proklamasi darurat itu pun kena bentang dalam Parlimen dengan Dewan Negara. Jadi kalau tak bentang dalam Parlimen dan Dewan Negara, macam mana kamu nak laksana darurat? Faham tak? Jadi macam mana mangkuk-mangkuk ni kata Agung tak ada kuasa nak buka Parlimen? Ini saya pelik. Sangat pelik. Dia orang ni lawmaker. As a lawmaker, they should know the law. But I believe they know. But dia orang ni buat bodoh je. Buat bodoh. Walaupun kadang-kadang macam kita percaya dia orang ni memang bodoh. Tapi dia orang cuma buat bodoh. Dia buat-buat, dia tak faham undang-undang lah. Sebenarnya dia orang faham. Apatah lagi, bukankah Rais Yatim ni Speaker Dewan Negara? Betul tak? Okey. Datuk, apa ni hari ni Ketua Pemuda UMNO Malaysia tu Okey. Dr. Ashraf Fajidi mengatakan akan mendesak kepimpinan parti untuk menyatakan pendirian jika PN masih enggan mengadakan sidang Dewan Rakyat sebab mungkin tu. Adakah Datuk rasa satu tindakan yang wajar untuk mendesak sekarang ini ialah tempoh darurat. Bila tempoh darurat, kerajaan ini sebenarnya kerajaan yang di-Pertuan Agong. Bila tuanku dah titah untuk buat apa dipanggil sebagai apa nama? Untuk buat sidang parlimen, maknanya ini berapa bulan? 19 bulan? 19 bulan 6. Bulan ni ada lagi 11 hari. Bulan depan ada 30 hari. 31 lah. Okey? Maknanya kita ada lebih kurang 41, 42. Dalam tempoh hari ini kena buat persiapan yang secukupnya untuk menarik diri secara rasmi pada 1 bulan Ogos. Itu je. Betul lah tu yang diperkatakan oleh Dr. Ashraf tu. 1 bulan Ogos mesti tarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional kerana pada ketika itu bukan lagi kerajaan tuanku. Tak ada darurat lagi. Kan? Bila tuanku tak sign untuk sambung darurat, 1 bulan Ogos kerajaan bukan darurat. Dia orang tak boleh guna ordinan darurat untuk tangkap orang sana, tangkap orang sini seperti mana yang dia buat sebelum ni. Dia tak boleh tutup mulut kita daripada bercakap tentang vaksin, daripada bercakap tentang ubat-ubat yang boleh membantu memulihkan orang yang menjadi mangsa COVID. Tak boleh. Tak boleh dah. Rakyat tu pasal darurat dan isu-isu ni sekarang tu. Minta dia orang tenang ke? Tunggu sampai bulan ke? Sekarang ni kita mendoakan semoga Raja-Raja Melayu ni sihat dan diberikan kekuatan. Dengan harapan supaya 30 hari bulan ini, okey, 30 hari bulan ini, bila Raja-Raja Melayu bersidang, berdasarkan reaksi puak-puak derhaka yang ada. Ada. Okey. Kita harap Raja-Raja Melayu akan minta Yang di-Pertuan Agong menetapkan tarikh bila patut. Kita harap persidangan itu berlaku secepat mungkin, dan kalau boleh janganlah tunggu sampai 24 bulan Ogos. Orang dah mati ramai dah masa tu. Sekarang jumlah orang yang bunuh diri pun dah ramai. Betul tak? Jangan sampai jangan sampai ada kes pertama rakyat Malaysia mati kebuluran
kerana COVID-19 kita buat pelbagai bentuk sekatan ekonomi yang menyebabkan rakyat hilang punca pendapatan dan tak mampu lagi nak sara anak bini. Kalau berlaku seorang mati kerana kebuluran, tak ada orang lain yang kita patut bertanggungjawabkan selain daripada Muhyiddin Yassin dan menteri-menteri kabinetnya. Semua kena dihukum dalam pilihan raya akan datang. Kepala otak dia tak tahu dia fikir apa. Dia boleh plan fasa 1, fasa 2, fasa 3. Langsung tak ada otak nak fikir bahawa kau suruh orang duduk kat rumah, kau tak bagi bantuan kau ciput je. Tak sampai gitu. Tak sampai satu hal. Ada yang belum buka permohonan pun. Sementara nunggu bantuan kau ni, apa orang nak makan? Dan bantuan kau ni cukup tak untuk menyara keluarga? Yang ini dia orang langsung tak fikir. Betul. Dia orang nak makan apa? Ada dia orang ni fikir? Tak ada. Kita nak doa benda tak baik untuk dia orang ni, tak boleh. Bukan itu ajaran Islam. Betul tak? Tapi tak tahulah berapa ramai kat luar tu setiap hari maki hamun kerajaan hari ni. Setiap hari mencerca kerajaan hari ni. Dia orang ni tak ada rasa malu ke? Kalau orang hari-hari menyumpah kau, korang-korang rasa badan pun panas oh. Betul tak? Kalau tengok luahan-luahan orang setiap hari yang hantar SMS, hantar WhatsApp, kita tak boleh nak baca, terlalu banyak. Tapi tak boleh nak bayangkan. Susah. Yang menyedihkan kita, solusi tu ada. Nak selesai masalah ni, solusi tu ada depan mata. Tapi kenapa mereka sekat? Malah dirampasnya ivermectinnya, dipendamnya dapatan hasil daripada hidroksikloroquine. Orang jual madu sumek, habatus sauda, dia kata belum ada kajian saintifik yang membuktikan bahawa ianya berkesan. Dia tak tahu bahawa habatus sauda ni apa ni sunnah Nabi. Kau tak percaya dengan Nabi, kau nak percaya dengan siapa? Percaya dengan Noh Hisham? Betul tak? Ini masalah dia. Okey, ada lagi? Sekiranya yang di-Pertuan Agong menggunakan peruntukan-peruntukan yang ada tu dalam masyarakat ni, dan kerajaan cuba melengah-lengahkan juga ataupun tidak mahu mengikut kita, adakah mereka cuba ingin menimbulkan satu lagi krisis perlembagaan yang baru? Dia macam ni. Kalau sehingga 30 Jun kerajaan ini tidak membuat sebarang pengumuman bila masa mereka akan buat sidang parlimen. Sebab kena ingat, notis kena keluar 28 hari. Notis kena keluar 28 hari. Kalau hari ini 19 bulan dia keluar notis, maknanya bila? 17 bulan depan. 17 bulan depan mesti bersidang. 17 bulan 7. Bukan bulan 8. Betul tak? Dah boleh bersidang. So mereka hanya perlukan 28 hari. Tapi kalau sampai 30 hari bulan Jun, tidak ada sebarang pengumuman ataupun pemakluman bahawa notis telah dikeluarkan, maknanya secara jelas bahawa kerajaan Muhyiddin ini telah derhaka titah Raja-Raja Melayu dan titah yang di-Pertuan Agong. Maka kita mengharapkan pada ketika itu, bolehlah baginda tuanku mempertimbangkan untuk menamatkan darurat dan meminta supaya Muhyiddin membuktikan bahawa beliau mempunyai majoriti. Sekiranya ketika itu Muhyiddin tidak mempunyai majoriti untuk kekal berkuasa,
maka tuanku boleh membubarkan parlimen, boleh melantik Perdana Menteri interim ataupun caretaker government sehingga wabak COVID ini pulih. Boleh, tak ada masalah. Dan kerajaan kita ni bila tukar saja, insya-Allah, bila dapat di tangan orang yang amanah, jujur, yang betul-betul mau melihat wabak ni terhenti, saya yakin tak ada masalah. Paling lama 3 bulan, 6 bulan settle lah masalah. Selesai. Okey. Tok, apa ni, ramai netizen telefon lagi ni pasal ini masalah rakyat tu, Okay. tak makan apa semua kan. Tak makan, Jadi tadi ada pemandu taksi daripada Pasir Gudang tu. Okay. Dia kata dia pun mengharap pada orang pada jeti masuk. Sekarang ni tak ada lah. Jeti tak ada, orang keluar, nak keluar pergi ke shopping komplek. Tadi saya pergi shopping komplek, pergi Selcom. Lengang, kosong shopping komplek. Walaupun dalam tu ada restoran, tak ada pengunjungnya. Walaupun dalam tu ada kedai barangan-barangan yang essential, tak ada pengunjungnya. Tapi kena ingat, toke-toke shopping komplek ni tetap kena bayar sewa. Macam mana dia orang nak bayar sewa dalam keadaan moratorium pun kau tak bagi? Tak fahamlah macam mana kerajaan ni. Apa dia fikir? Tak munasabah. Macam mana PKP pertama kau boleh bagi moratorium 6 bulan? Kau tahu bahawa rakyat betul-betul memerlukan moratorium tu. Dah masuk PKP 2 kau tak bagi. Kau bagi 3 bulan tu, itu pun untuk orang yang betul-betul terjejas. Dah masuk PKP ketiga ni. Orang dulu ada simpanan, hilang simpanan PKP pertama. PKP kedua, dah mula pinjam. Ada yang PKP pertama pun dah pinjam. Ada yang PKP kedua, tak pinjam pun, dia dapat keluar IC6. Masuk PKP 3 ni, apa yang tinggal? Tinggal suara dalam je lah. Ada Muhyiddin fikir tak benda ni? Macam mana kau pegang amanah dalam keadaan macam ni? Orang paling berat sekali nak menjawab akhirat ni pemimpin tau. Jangan ingat pegang kuasa ni, dia ada kuasa untuk bagi projek, bagi direct nego untuk suku sakat dia, kawan-kawan dia, kroni dia. Dia boleh buat semua orang gembira. Dia tak tahu ketika dia aniaya orang, tak benarkan orang keluar rumah, dia momokkan penyakit COVID ini, bahaya. Sedangkan ubat cacing pun boleh menyelamatkan nyawa manusia. Ubat-ubatan lain pun banyak. Dia biarkan sampai hari dah lebih 4,000 orang mati. Patut tak buat macam ni? Doktor-doktor yang jual ivermectin, digeladah klinik-klinik mereka, dirampas ivermectin ni. Kenapa takut sangat? Kenapa takut rakyat sihat? Kenapa takut rakyat tidak dijangkiti dengan COVID-19? Ini persoalan yang kita nak Kementerian Kesihatan jawab. Kenapa? Adakah dengan terambil lebih ivermectin ni boleh membunuh seseorang? Mana dapatan yang mengatakan boleh membunuh? Kajian-kajian di 58 buah negara membuktikan kalau terlebih dosage pun ivermectin still selamat. Ubat Habatus Sauda, 1 pagi minum 1 sudu, Ustaz. Ada yang minum 2 sudu. Yang nak jimat macam saya mungkin minum 1 sudu saja. Terambil lebih boleh mati? Tak ada. Ustaz, mai Ustaz. Okay. Kita cerita pasal Habatus Sauda pula pada
dengan ustaz ni. Mari. Hari ni kita bersama dengan Ustaz Haq. Ustaz Haq akan memperkenalkan. Ustaz perkenalkan saya. Silakan Ustaz. Macam mana cara menggunakan madu Habatus Sauda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Haq bin Abdul Karim, pengasas Kirhaq Food Industry Sdn Bhd. Kilang saya berada di Halal Hub Melaka. Ya. Okey. Hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang madu Sumac Habatus Sauda. Saya dah bawa sampel-sampel produk yang kita buat ni, seperti Sumac sekarang tengah viral Sumac ini. Antibody-nya sangat bagus. Sebenarnya dia kaya dengan vitamin. Dia kaya dengan vitamin. Ambil sudu. Sains dah buat kajian, ini sangat-sangat bagus untuk masa sekarang lah. Cuba Ustaz tunjukkan macam mana rupa Sumac tu. Macam Sumac ni, okey tuan-tuan tengok, dia sebenarnya warna merah yang ni ramai orang tanya Sumac. Ustaz, boleh tak kita jual Sumac saja? Sebab ada orang tak nak Sumac. Ni rupa Sumac tuan-tuan saya dah order 500 kilo, kalau sampai insyaAllah boleh. Tapi sekarang yang 100 kilo itu saya nak pakai untuk saya punya madu Sumac Habatus Sauda. Okay. Jadi macam mana rupa Habatus Sauda? Habatus Sauda ni bukan ini Habatus Sauda, ini dah servo, dah dibuat. Ini Habatus Sauda yang sudah pun dikisar. Dah dikisar. Dah dikisar Okey, Habatus Sauda sebenarnya tak boleh kisar sebab dia ada minyak dia. Tapi ada satu mesin yang boleh dikisar. Alhamdulillah saya dapat itu mesin dan saya kisar, saya tak buang dia, tak asingkan minyak. Tidak asingkan. Kalau minyak dia asingkan. Dulu dia kasar sikit. Kasar sikit. Tapi ada setengah orang macam saya pun lah. Bila saya makan tu nak kunyah tu kan, dia macam crunch apa ni? Macam makan gula getah jugalah kan. Jadi sikit. Saya dah minta ustaz ni grind ataupun bagi halus sikit lagi. Jadi senang untuk dimakan. Sebab ada setengah orang dia minum air kopi contoh ni cara nak gunakan tuan-tuan Habatus Sauda. Ambil ni ambil satu sudu macam ni, masukkan dalam air panas. Macam setengah orang kan, dia boleh minum air panas ni. Dia kacau lah. Dia kacau. Macam saya tak boleh minum air panas ni tuan-tuan. Saya akan campur dengan Milo ke, campur dengan Horlicks ke kan. Dia campur dengan kopi tak boleh, dengan teh tak boleh. Milo, Horlicks dengan jangan susu. Campur dengan kopi, jangan campur dengan teh. Tapi boleh campur dengan susu. Susu boleh. Milo dengan Horlicks. Ini boleh. Cara minum dia Ustaz? Cara minum dia yang berkesan untuk zaman sekarang ini. Waktu pagi kosong perut. Ketika perut kosong. Pagi-pagi bangun tu campur dengan air panas. Macam buat kopi lah. Lepas tu selawat lah. Okey, untuk orang yang bila sebut selawat ni, saya dah teringat pasal satu pelanggan saya. Dia makan terus bintik-bintik merah apa semua. Dia telefon saya kata, macam mana boleh jadi macam ni? Ni madu Sumac Habatus Sauda. Saya yang sendiri buat, tak payah 7 kali selawat. Bismillah syafi, bismillah kafi. Untuk orang sihat, tuan-tuan, kalau rasa kita nasihat, kita buat dengan amal. 7 kali selawat, bismillah syafi, bismillah kafi, minum 3 kali. Habiskan 1 cawan air waktu pagi-pagi, InsyaAllah dia akan bantu. Dan ini kami dah masukkan dengan rukayah sekali. Bismillah kafi. Minum 3 kali. Jadi dia akan jadi syifa untuk kita lah. Maknanya yang ini memang kita dah tambahan dia zikir, selawat dan sudah di ruqyah. Jadi tak payah risau, memang dah ada. Cuma dia ada reaksi dengan ada masalah dengan gangguan-gangguan ni, ada reaksi sikit lah. Biasa panas kan. Buangkan gangguan tu daripada badan kan. Jadi teruskan, jangan takut. Jangan takut, teruskan. Jadi ini dah. Tuan-tuan yang mulia, inilah Habatus Sauda yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Habatus Sauda adalah penawar untuk semua jenis penyakit. Jadi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis Bukhari, yang sahih hadis. Tak ada orang boleh pertikaikan hadis ini. 4 imam setuju atas hadis ini. Okey. Jadi kita kena amalkan dengan yakin. Bukan kata Habatus Sauda saja ubat segala macam, lain ubat tak boleh pakai. Tak. Nabi SAW juga sebut tentang madu. Nabi SAW sebut pasal zaitun.
Nabi SAW sebut pasal zafaran. Maknanya banyak hadis tentang makan perubatan-perubatan lain dalam cara rawatan Islam sekalipun. Maknanya habatus sauda inilah satu makanan yang boleh makan oleh semua jenis penyakit. Maksudnya kalau dia ada penyakit ini, orang tanya. Begitu juga dengan madu ni. Kenapa kita campurkan dengan madu? Sebab madu ini juga sebahagian daripada sunnah. Bukan sunnah je, madu dalam Quran. Maktub dalam Al-Quran. Dalam Quran ada 114 surah, satu surah lepas. Allah Subhanahu Wa Taala cerita fadilat madu ini yang dielankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata manusia. Macam habatus sauda dielankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madu ini dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi betapa hebatnya madu ini. Jadi bila dicantumkan tiga-tiga ini, tuan-tuan tak payah risau. Tiga-tiga ni herba ini yang baru-baru ini sains dah buat kajian sumek ini. Asalkan sumek ini orang buat nasi Arab. Sebab itu kedai-kedai Arab yang jual dan mereka guna untuk nasi Arab dan sebagainya. Tapi sekarang bila dah datang COVID-19 ini, ramai dapat sihat dengan benda ni, so amalkan. So ramai juga yang dapat sihat dengan habatus sauda juga. Jadi kita dah cantumkan tiga-tiga dah, Dato'. Bila kita dah cantum tiga-tiga ini, jadi power lah. Nak tahu power tak power, tuan-tuan mulia? Ambil madu sumak yang sumak ini, 2 sudu, campur air panas, minum. Dalam masa 2-3 minit badan akan rasa peluk. Bahannya macam baru balik senaman. Dan dia sendiri akan faham. Sebab itu customer yang mula-mula kena ambil 2 sudu. 2 sudu. Saya pasal bila saya makan 2 sudu sekejap je habis. InsyaAllah boleh tahan. Untuk makluman tuan-tuan yang order ni. Sebelum ni kita guna JNT biasa. Hari ni saya dah register, dah dapat VIP. Bila dapat VIP ni, kos dia murah. Kos dia murah. Berapa Ustaz dia punya posting punya ni? 1, 2, 3 botol semua RM10 je kita charge. Selepas ni 3 botol ke bawah, harga dia sama, RM10 saja. Satu botol penghantaran charge. Itu kos penghantaran, tuan-tuan. Jangan kata 3 botol. Untuk makluman tuan-tuan, satu botol ni RM50, 2 botol RM90, 3 botol RM130. 3 botol RM130. Jadi kalau siapa beli 3 botol RM140. Tambah RM10 saja. Tambah RM10 saja. Sebab kita dah dapat VIP punya JNT membership. Okey. Siapa yang nak ni boleh layari jomsatekl.my ataupun boleh beli melalui staff saya 0134100564. 0134100564. Boleh buat tempahan. Selepas ni Ustaz akan jual sumek saja. Sumek saja. Berapa harga Ustaz? RM50 juga. RM50 juga. Jadi madu ni habatus sauda juga. Habatus sauda yang betul pasal RM30 saja. Black seed oil ni ialah apa dia panggil? Minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda. Maknanya dalam bentuk minyak. Jadi kalau sesiapa yang mahukan habatus sauda ni, tuan-tuan bolehlah menghubungi nombor yang saya bagi tadi di 0134100564. Kita punya kos penghantaran kita dah beritahu dengan dia tadi. Okey. Ada soalan lain, Saudara Wan Kuris? Tak ada, itu lah sebab itu yang lain kebanyakannya netizen merayu supaya kita mengharapkan kepada kawan-kawan yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian ni, saya sedang mengusahakan juga beberapa kaedah bagaimana kawan-kawan boleh jadi ejen, untuk jadi ejen produk-produk yang kita jual. Tetapi dalam masa yang sama juga ada beberapa kumpulan lain, contohnya ini jenama 3BG, 3 budak gemuk, 3BG. Dia orang pun nak buat, dia nak cari seberapa ramai orang yang nak bekerja daripada rumah. Kerja dia orang ni masak je kat rumah. Kita bagi paste, kita bagi ayam, kita bagi macam-macam barangan untuk masak. Tuan-tuan masak, lepas tu nanti kita akan pasarkan menggunakan Foodpanda, GrabFood dan sebagainya.
Ini sekarang ni dalam peringkat perundingan. Kita nak kalau boleh dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, siapa-siapa yang dah kehilangan pendapatan melalui bisnes biasa, contohnya orang yang dah tak boleh nak pergi cuci kereta, orang yang dah tak boleh nak pergi gunting rambut sebab kita ada kerajaan bahalul yang tak membenarkan kita untuk apa nama, untuk mencari rezeki macam manusia biasa, macam di tempat-tempat lain, kan? Jadi mungkin mereka ni buat sementara waktu boleh menggunakan apa yang mungkin kita akan cadangkan selepas ni. Kalau ada orang yang nak jadi ejen untuk jual madu sumek ni, tuan-tuan, ataupun jual kismis ke, jual apa-apa je lah produk-produk kami ni, tuan-tuan boleh buka di jomsatekl.my. Kita boleh bagi harga istimewa supaya tuan-tuan pun boleh buat duit sementara kita berhadapan dengan pandemik ni. Okey. Sebenarnya line saya ni dekat sebelah sini, saya nak beritahu line saya cantik. 4 bar. Untuk makluman tuan-tuan, bukan pasal line saya tak cantik. Yang mana yang kata sangkut-sangkut ni. Sebenarnya sekarang ni Facebook dah kacau saya, SKMM kacau, macam-macam yang dia orang boleh kacau, dia orang kacau. Contohnya ada 100 lebih ribu saya punya follower. Setiap kali saya live ni tuan-tuan, ramai mengadu tak dapat sebarang notification. Kadang-kadang pukul 3 pagi baru notification tu sampai. Itu pun okey. Ada yang langsung tak sampai. Ada yang langsung tak sampai. Dan ada tempat, contohnya dekat Sarawak, ada yang okey. Ada setengah tempat tak okey. Ada yang sangkut-sangkut. Padahal nampak lain cantik je. Dia jalan smooth je. Dekat sini tak ada masalah. Okey. Ada yang kata apa? GNT supporter PH. Bolehlah cadangan pada kita apa ni, apa yang dipanggil Korea yang murah, yang okey, ataupun yang simpatisan pada apa, pada BN ni, bolehlah kita teroka. InsyaAllah tak ada masalah. Ada sesiapa yang berhajat nak menjual, contohnya kalau tuan-tuan beli sate daripada saya, yang daripada Grab, tuan-tuan jual dengan harga yang lebih mahal, beli dengan harga lebih mahal. Kalau beli daripada Foodpanda pun sama juga, dia akan up 30 berapa persen, 35% lebih kurang. Tapi kalau beli direct dengan jomsatekl.my, tak ada markup tu. Tidak ada markup tu. Jadi tuan-tuan boleh beli sate murah. Tuan-tuan boleh beli barang-barang sanitasi murah. Murah. Ada juga orang yang cakap, kenapa saya punya produk sanitasi organik kita ni dengan yang produk sanitasi yang ada alkohol jauh sangat beza harga dia. Untuk makluman tuan-tuan, lepas ni kita akan bagi tuan-tuan tengok siapa nak beli yang alkohol pun kita ada jual. Memang murah sikit, kan? Tapi kena ingatlah, yang mana yang ada alkohol ni dia kena pastikan jangan sanitasi kat mata, jangan kena ada setengah-setengah tu, tak boleh kena kat kulit, kan? Dia mengandungi barang-barang yang ada unsur-unsur macam sabun sikit, kan? Ada yang setengah-setengah tu yang kena campur dengan air, kan? Yang macam kita punya ni tak boleh campur dengan air. Dia kuasa membunuh 100 kali lebih baik daripada yang lain, kan? Ada baru-baru ni saya dapat satu produk, kuasa membunuhnya selepas 10 minit. Memanglah beza dengan yang kita punya. Kita punya hanya 20 saat kuasa membunuh dia. Kalau kita punya solution tu kena dekat virus, 20 saat mati. Jadi memang harga tak sama. Jadi lepas ni kita akan beli juga produk-produk yang murah ni. Jadi tuan-tuan pilihlah. Sesiapa yang rasa nak pasarkan produk dia,
dengan kami, macam contohnya Pau, kita letak dekat iklan tu, siapa nak beli, dia orang boleh beli, kan? Macam beli kat Shopee lah tuan-tuan, kan? Tapi kita tak markup, kita tak markup. Cuma kalau orang tu bagi dengan harga, contohnya dia bagi kita, dia biasa jual RM10, dia bagilah kita RM7.50 ke, RM8 ke, terpulang. Kita pun tak ada nak berkira sangat. So siapa-siapa yang ada produk yang nak dijual, bolehlah hubungi saya di talian 011-6221-5253. Kita boleh bantu untuk promote kedai tuan-tuan. Siapa yang ada kedai tak apa nak jalan, perlukan bantuan untuk kita promotekan, panggil lah. InsyaAllah kita boleh datang interview ke apa. Tapi tuan-tuan tahulah, masa sekarang ni saya kena cari masa yang sesuai supaya boleh pergi ke tempat tuan-tuan. InsyaAllah kita cuba nak bantu seberapa ramai usahawan-usahawan kita, insyaAllah. Okey, ada lagi? Sebelum apa? Menutup Datuk, ini kita minta Datuk jelaskan apa yang dah berlaku sebenarnya tentang aduan polis yang dibuat oleh student UM tu. Ramai mengatakan Datuk menggunakan student tu. Datuk yang membawa student tu datang membuat laporan polis. Menggunakan student tu untuk menentang vaksin tu. Jadi minta Datuk kepada banyak-banyak itu. Sebenarnya saya pun tak kenal siapa ni Farah ni. Saya pun tak kenal bapa dia. Bapa dia nama apa Okey, saya pun tak kenal bapa dia. Mereka menghubungi PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Mereka menghubungi PPIM dan PPIM jemput saya hadir, untuk membuat liputan. Kita ni tuan-tuan tahulah, kita ni dah macam reporter, kan? Dulu ada kerja sebagai ahli politik, kan? Tapi dah kena pecat, betul tak? Sekarang ni kerja saya membakar sate. Kadang-kadang saya tak membakar sate, saya membuat liputan. Sama ada liputan restoran orang yang tak apa nak laku dan nak tutup ke, liputan halal mat ke, liputan peniaga-peniaga yang kehilangan sumber pendapatan ke, liputan orang kena tipu ke, liputan itu, liputan ni. Kita bantulah apa yang mampu kita bantu. Dalam keadaan kita tidak ada kemampuan untuk membantu RM1, tuan-tuan. Orang yang minta tolong RM1 ni, saya beritahu awal-awal, kan? Kecil-kecil tu, dalam bentuk pack makanan ke apa, bolehlah kita adakan. Tapi kalau jauh, kalau apa ni, minta besar daripada orang lain, kan? Minta maaf lah kalau kita terpaksa tolak. Kita tengok juga, ada kalanya kita fikirkan macam mana. Contohnya anak sama belajar, kita tengok yang mana kita mampu. Kalau kita dapat matchkan penyumbang, insyaAllah kita akan cuba bantu. Tapi sebenarnya kita tak mampu. Dalam keadaan hari ini terlalu banyak yang kadang-kadang kita terpaksa tak dapat fulfill ataupun mengecewakan mereka daripada yang kita mampu untuk membantu. Lainlah kalau ada NGO besar, mereka ada backup kewangan yang kuat, kan? Kita ada apa ni, kita boleh backup dari segi kata-kata yang kuat. Kalau ada orang nak suruh kita fight untuk tu, nak suruh fight untuk ni, insya-Allah kita akan cuba. Nampak ni dia orang ni dah mula masuk kat YouTube, belasah kita. Dia kata Lokman Trojan Horse Anwar, suka tingkau lah. Dah beberapa kali saya sumpah, tuan-tuan, mengatakan saya bukan Trojan Horse Anwar dan sebagainya. Ini daripada tahun berapa masa bertanding naik Ketua Pemuda Malaysia tu, 2013 lagi. Ada yang kata saya bakar bendera UMNO lah, macam-macam. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan Google Lokman bersumpah, semua keluar, semua ada dalam internet, ada dalam YouTube. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.